Tuan tengok malam ni, mana ada orang, pergi mana? Jalan lah. Bila datang, tunggu banjir besok, penuh lah. Tuan-tuan, penuh lah. Tuan-tuan, Allah bagi musibah, Allah bagi balak, datanglah surah. Datanglah masjid. Tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya jemaah ni jangan tak datang. Tuan-tuan. Yang pelik main takraw boleh. Tuan-tuan. Dan jika imam tak khusyuk, makmum semua tak khusyuk, seorang aja khusyuk, tok siap aja khusyuk. Okay. Yang lain tak khusyuk, bendahari dengan nazir, pengerusi semua tak khusyuk, busuk punya orang. Tok siap aja yang khusyuk. Allah terima semayang satu surau, satu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu, yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu, dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu derajatnya. Ya. Itu bagi isteri, bagi perempuan yang sudah bernikah, bila dia baik, bila dia jaga tentang derajat suaminya, maka dia diangkat darjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak cari bini macam ni ada? Susah nak dapat, ya. Suami balik tunggu depan pintu. Suami balik dah siap air, orang Perak ke dah siap air, ya. Suami balik dah bersiap-siap, dah lawa-lawa, dah wangi-wangi. Suami balik dia sambut, abang balik penat, baby bawa balik penat, ya. Tentang bukalah sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Siti Aisyah dan isteri Nabi yang lain. Bila Nabi, dia tahu Nabi nak balik, ya, balik pada medan peperangan, balik daripada berdagang, balik daripada masjid, balik daripada musafir, balik daripada perniagaan. Dia dengar Nabi nak balik, ya, dia siap-siap dah. Dia masak makan sedap lah. Bini kita lawa-lawa ke? Siap-siap ke? Bila suami dapat duit KWSP, siap lah. Suami dah dapat duit ni, ya, bapak aku dah dapat gaji ni, ya. Bukan orang sini, orang tempat lain dekat Zimbabwe sana. Okay. Lebih kurang sama, ya. Okay. Kenapa mereka nak ramai tak taat dengan suami? Sebab mereka tak mau mengaji, tak mau belajar. Tuan-tuan, ya, tak mau mengaji. Tuan-tuan, sebab itu setiap benda kita nak buat kena ada ilmu. Tu orang dah buat TikTok, dengar ni. TikTok ni dalam istilah bahasa Arab, tik tu bodoh, tok tu bodoh. Buka dalam istilah bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, ya. Tik tu bodoh, tok tu bodoh. Isim fa'ilnya, tuan-tuan buka dalam bahasa Arab tu, sebab itu dalam TikTok ni semua orang buat perkara-perkara bodoh. Dalam hadis pun apa dah Nabi bagi tahu dah. Umatku akhir zaman dia akan ikut apa orang bukan Islam, apa orang Yahudi Nasara buat, dia akan buat. Pasang lampu ke, pasang lilin ke, pasang lighter ke, apa, buat benda yang bodoh, dia semua ikut. Sampai ke lubang biawak pun dia ikut. Tuan-tuan tengok sendiri, ya, dalam TikTok, semua benda-benda yang bodoh, perkara-perkara yang bodoh orang buat. Berjoget tepi jalan, ya, masuk kat TikTok. Tuan-tuan, ya. Beli kereta baru, masuk kat TikTok. Ya, beli meh baru, masuk dekat TikTok. Tuan-tuan, ni akhir zaman, tuan-tuan. Ya, benarlah. Tik tu bodoh, tok tu bodoh. Kalau bahasa Jawa, ya, tik tu goblok, tik tu goblok, tok tu goblok. Ya, habis tu kena belajar bahasa Arab. Istilah bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab tu, dia isim fa'ilnya, ya, tik tu bodoh, tok tu bodoh. Apa tu, dalam tu banyak orang buat benda-benda bodoh. Tuan-tuan, ya. Benda yang tidak berfaedah, tuan-tuan, ya. Benda yang lara. Kadang bukan apa, nak cari view je, tuan-tuan, ya, nak cari view, ya. Kan termasuk ahli-ahli ilmu pun termasuk dalam tu. Padahal dah ceramah dah. Boleh tunjuk pula rumah dia, boleh tunjuk pula kereta dia. Sampai anak murid pun tersinggung, tengok ustaz kereta hebat, kereta BMW, kereta Audi. Kami tak dapat nak beli kereta macam ustaz. Ni bukan ahli ilmu. Ahli ilmu ni dia orang yang tawaduk. Ingat ahli ilmu. Sebab itu ulama tasawuf bagi tahu, Imam Ghazali bagi tahu, apabila dia makin menuntut ilmu, makin menuntut ilmu, dia makin tak tahu, dan makin menuntut ilmu, dia makin bodoh. Makin bodoh tu makin tak tahu, dan makin dia menuntut ilmu, dia makin tawaduk. Inilah ahli penuntut ilmu. Tuan-tuan, buka dalam satu kitab lagi, kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali juga. Hadis ni dinukil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia belajar, termasuklah kita, tuan-tuan. Kita belajar, tetapi kita tidak boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar. Orang ni jauh dengan rahmat Allah.
Tuan-tuan. Jauh lah. Tuan-tuan. Jauh dengan rahmat Allah. Tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Ya? Nanti aku cakap kan tuan marah kat aku. Ya? Hati aku tak takut tuan marah aku. Tak takut. Sebab aku ceramah aku tak takut orang. Sebab aku jaga orang gila. Duk basuh berak orang gila. Ya? Basuh kencing orang gila. Tuan-tuan. Ya? Potong kuku orang gila. Nanti mana tahu tuan gila aku jaga pula. Tuan-tuan. Ya? 8 orang. Bukan seorang orang gila. 8 orang. Tuan-tuan. 8 orang tu bila hari raya kami tak boleh balik semua, tak boleh beraya semua adik-beradik sebab nak jaga orang gila. Tuan-tuan, ya. Jaga penduduk syurga, orang gila nak ahli syurga. Tuan-tuan. Lepas tu dia tak wajib belajar. Sebab dia bukan mukallaf. Dia tak wajib puasa. Tuan-tuan, dia tak wajib bayar zakat, tak wajib nutup aurat. Orang gila masuk surau telanjang tak berdosa. Tuan-tuan. Kalau AJK masuk telanjang kena bedek. Ya. Apa itu hukum? Tuan-tuan buka dalam hukum fiqh. Setiap benda, perkara kita pergi di mana, benda tu tidak haram. Pergi gunung lah, tak haram. Pergi bukit mana, tak haram. Pergilah air terjun mana, tak haram. Benda tu akan haram apabila berlaku dengan tindakan kita sendiri. Pergi gunung lah, gunung mana kau nak pergi? Pergi ya, kalau kau semayang. Dapat pahala. Ambil wuduk dekat kolah, dekat air perigi Tok Wali Syekh. Tak masalah, berwuduk pun. Kena tahulah hukum dia. Kalau masuk hutan, bawa bini orang, bawa anak dara orang, duk beromen dalam tu. Haram. Tuan-tuan. Kena tahulah hukum dia, tuan-tuan. Ya? Yang pelik je kalau semayang dalam hutan, semayang atas gunung, berzikir, orang kata sesat, orang kata syirik. Ya? Kalau bawa anak dara orang, bini orang, duduk dalam tu berkemah lah apa, ha-ha sana, ha-ha sini, pasang lagu kuat-kuat, berjoget-joget, buat pesta-pesta, orang tak kata syirik. Tuan-tuan. Ya? Ini dunia akhir zaman. Tuan-tuan. Ya? Bukan kat sini, tempat lain. Dekat Afrika Selatan. Tuan-tuan. Ya? Tapi lebih kurang macam gunung dekat tempat kita lah. Sebab kerja agama tak payah takut. Tuan-tuan. Takut. Orang marah ke, orang benci ke, memang fitrah perjuangan macam tu. Dan bukan adalah hadis. Bila kamu makin dekat dengan agama Allah, kamu makin taat dengan Allah, kamu makin hampir dengan Allah, nanti ahli keluarga kamu yang terdekat akan benci kamu. Dah benci. Bapa aku almarhum Tuan Guru bin Haji Ghazali bin Haji Nasrullah, dia hantar anak-anaknya ngaji surah pondok. Ahli keluarga je apa? Anak kau besok nak makan apa? Nak makan apa anak kau besok ngaji pondok? Tak ada sijil. Aku elok je makan nasi. Nasi Arab ni. Ya? Tak ada makan batu pun, tuan-tuan. Tak ada makan batu pun. Kereta ada, bini ada, anak ada, motor ada, tuan-tuan. Semua ada Allah bagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dekat dengan Allah, damping dengan Allah, semua datang, tuan-tuan. Ya? Tuan tengok malam ni, mana ada orang, pergi mana? Jalan lah. Bila datang, tunggu banjir besok, penuh lah. Tuan-tuan, penuh ha, tuan-tuan. Allah bagi musibah, Allah bagi balak, datanglah surau, datanglah masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya jemaah ni jangan tak datang, tuan-tuan. Yang pelik main takraw boleh. Tuan-tuan. Main jemaah yang tak datang, tuan-tuan buka bab tentang solat jemaah. Jikalau imam tu tak khusyuk sekalipun, imam tu dia lara semayang ni tak khusyuk ah. Ingat duit ke, ingat bini ke, ingat apa ke, ingat dia punya ainawan tak masuk-masuk lagi ke. Bukan imam sini, imam tempat lain. Imam tengok aku tak puas hati. Aku cerita pasal hukum. Tuan-tuan, ya? Bab tentang sembahyang jemaah. Ni ada hadis sahih. Tuan-tuan. Bila imam tu tak khusyuk, makmumnya khusyuk, Allah terima sembahyang semuanya. Nampak? Bukan senang Allah nak terima sembahyang, tuan-tuan. Tak semua yang Allah boleh terima sembahyang, tuan-tuan. Dan jika imam tak khusyuk, makmum semua tak khusyuk, seorang aja khusyuk, tok siap aja khusyuk. Yang lain tak khusyuk, bendahari dengan nazir, pengerusi, semua tak khusyuk, busuk punya orang. Tok siap aja yang khusyuk. Allah terima semayang satu surau, satu masjid. Satu masjid, satu surau, semua tak khusyuk. Dengan AJK-nya, dengan JKK-nya. Ya? Semua tak khusyuk. Dengan imam satu, imam dua, imam tiga, semua tak khusyuk. Allah tetap terima semayang mereka sebab mereka semayang berjamaah. Nampak? Ni kelebihan semayang jemaah. Itu yang sahabat-sahabat dia rebut semayang jemaah. Tuan-tuan. Ya, kalau nak balik lepas sembahyang jemaah balik tak masalah sembahyang jemaah, tuan-tuan. Itu yang seorang tok guru, seorang ulama apa kata dia, orang tanya dengan dia. Tapi rahsia nama ulama ni. Wahai Syekh, kami nak tanya, negeri kami ni boleh tak kami nak tegak hukum kami nak tegakkan hukum hudud.
Apa kata Tok Syekh ni? Kalau kau nak tegak hukum wuduk, boleh. Kau nak ikut Islam, boleh. Tapi syarat semayang subuh macam semayang Jumaat. Tengoklah di Madinah, tengok di Makkahul Mukarramah. Macam mana dia orang semayang subuh macam hari Jumaat. Itu sana boleh tegak hukum wuduk. Zina, rejam, rina, hutan. Semayang subuh macam hari Jumaat. Belum masuk subuh pukul 6. Pukul 4 datanglah, pukul 3 datang. Kita masuk subuh pukul 5.54. 6.20 pun sampai. Kadang masjid kunci. Ingat tu, yang kunci rumah Allah. Ini bukan rumah kita, bukan rumah onyang kita. Ni rumah Allah. Kadang jamban pun ada kunci. Bila orang berak tepi surau, tepi kolah tu, dia marah. Siapa suruh kunci? Faham? Orang nak terberak, tuan-tuan. Ingat tu orang perempuan kalau jaga derajat dia. Itu isteri ni tuan buka bab isteri, dia suap punya suami sekali suap, pahalanya Allah bagi pahala sekali suap 1 gunung Uhud. Kalau isteri suap suami, kalau suami suap isteri pun sama juga pahala sebesar gunung Uhud. Sama kaedah juga, kita bagi orang makan 1 pinggan, pahalanya bukan 1 pinggan, pahalanya tengok orang tu suap. Pahala tengok dia makan tu berapa kali suap. Kalau sekali suap 1 gunung Uhud. Kalau 5 kali suap 5 gunung Uhud. Betul dah ada majlis ilmu, tuan-tuan dah bagi orang makan. Ustaz, kami tak bagi orang makan majlis ilmu, kami selalu buat kenduri kenara, kami bagi orang makan. Tapi kena tahu pada niat. Kalau niat buat kenduri kenara, nak collect duit balik, tak dapat. Kita tak apalah yang, bagi tahu bini, tak apalah yang, kita buat kenduri kenara ni, kita keluar belah-belah ribu, tak apa. Nanti kita jemput orang ramai-ramai, banyak kita dapat duit balik. Tak dapat pahala. Itu yang baju tukar. Kerana salam pada penuh tukar. Kadang dia tahu tu orang salam, aku bagi dia 50, dia bagi aku RM5 ni. Bagi orang makan ni pahala besar, tuan-tuan. Bukan orangnya, bagi binatang pun besar pahala. Tuan-tuan, Tapi pelik kita bagi orang makan pada bulan Ramadannya, bulan lain tak nak bagi orang makan. Kita sedekah orang pada bulan Ramadannya, sama baca Quran pada bulan Ramadannya, tuan-tuan. Semayang tahajud pada bulan Ramadannya, semayang sunat witir pada bulan Ramadannya, tuan-tuan. Masjid surau penuh pada bulan Ramadannya, lepas itu kosong balik, tuan-tuan. Tunggulah nanti pada satu masa masjid surau kosong, tuan-tuan. Tak ada orang. 400 hari tak ada makanan, 400 hari air tak ada, 400 hari. Dekat 2 tahun. Tunggulah, tuan-tuan. Jangan sombong dengan Allah. Tuan-tuan. Ni hadis sahih. Siapa sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allah bagi dia karamah, dia kenyang. Benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku baru balik pada Kemaman, tuan-tuan. Aku nak ceramah, aku lapar sangat, tuan-tuan. Tak sempat nak makan, daripada rumah tolak terus, tak sempat nak makan tengah hari, lapar sangat. Teringat sepotong hadis ni, aku baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, alhamdulillah, kenyang. Ni kelebihan menyebut kalam Allah, tuan-tuan. Perbanyak menyebut kalam Allah. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan itu daripada mereka itu derajatnya pada tiap-tiap siang dan malam. Nampak pahalanya? Dia terangkat derajatnya, siang terangkat, malam terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia khidmat dengan suaminya. Tuan-tuan, kau senang nak dapat bini macam ni, tuan-tuan. Ada masa baru nikah masa baru nikah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang makan tu pun dia tolong baca doa. Allahumma, abang jangan baca doa, biar ayang yang baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Abang amin ya. Baik. Tuan-tuan, kadang sekarang bila dah ada anak ramai, dah bercucu, kadang baca doa makan dekat kedai malu. Malu kok orang, malu lah bang. Kadang nak jilat jari malu. Sunnah Nabi ni kalau kita hina, kena tahu. Contoh orang ni jilat jari. Jilat jari, orang tu kata apalah hantar ni jilat jari pengotor haram. Dia tak jatuh kapi, haram. Tapi kalau kawan dia cakap aku jilat jari ni ikut sunnah Nabi. Nabi buat ni, Nabi engkau. Apa kata dia? Peduli apa aku Nabi ya? Nabi peduli apa? Aku Nabi engkau ni, sikit Nabi.
Hebat no ke? Hebat sangat ke jilat jari tu ikut cara Nabi? Kafir. Banyak orang kafir tak sedar. Hina capal Nabi, kafir lah. Jangan main. Ya? Orang kalau dah kafir, dia punya kubur kat mana? Kuburnya tak layak nak dikebumi kuburan orang Islam, tak layak. Dalam kitab menyebutkan, campaklah mereka di mana-mana parit, bagilah anjing makan. Tuan-tuan, ya? Tuan-tuan, ya? Berapa ramai orang hina sunnah Nabi, tuan-tuan, ya? Itu belum lagi hina hukum Allah. Kadang suruh tutup aurat, tutuplah aurat kak. Ya, akak tu dah tua. Ya, umur dah 40 dah. Ya. Dulu apa aku nak tutup tak nak tutup, aku ni suka lah. Aku walaupun tak tutup, aku pergi Mekah. Jawab. Aku walaupun tak tutup aurat, aku tolong anak yatim bagi miskin. Kat masjid surau tiap-tiap hari Jumaat aku tolong, aku bagi makan orang surau kat masjid. AJK kan lapor katanya. Aku tak tutup aurat, aku punya pasal. Tuan-tuan kena ingat, hukum Allah ni tak boleh main-main. Tak boleh main. Bagi tu bab solat. Ya, bab solat pun tak boleh buat ambil, tak boleh main, tak boleh ambil ringan bab solat. Tuan-tuan. Ya, ambil, tapi bab solat ni ramai orang ambil remeh, dia ambil ringan. Kadang meeting-meeting sampai tak solat, dia kata apa, tak apalah kita qada lah. Ya, kadang komboi-komboi motor sampai tak solat, alasannya apa? Seluar anak kotor lah. Ya. Nanti jawab dengan Allah, tuan-tuan. Masalah kakum fi sakar tu, lam nakum minal musallin tu, tuan-tuan, ya. Kamu dihumban dalam neraka sakar, mereka jawab, kami dihumban dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Belum lagi bab perihal menuntut ilmu, tuan-tuan, ya. Dia nampak macam biasa, tapi dia luar biasa. Nampak macam simple, tapi siapa tak menuntut ilmu, dosa besar. Tuan-tuan. Ni raya korban dah dekat ni. Kita muzakarah sikit boleh malam ni. Tengok tuan-tuan memang suka ambil daging korban ni. Kita muzakarah, ya. Mula-mula muzakarah aku yang aku nak tanya yang duduk belakang-belakang tu. Pak tengok macam bekas pegawai pencen tu. Ya. Seekor lembu. Ya. Tuan-tuan dah belajar lama kan? Macam-macam tok guru ni. Ya, daripada Yaman, daripada Arab Saudi pun datang sini, ya. Daripada Mekah pun ada. Ya, ustaz yang ngajar sini ustaz hebat-hebat. Kita muzakarah, tuan-tuan, ya. Aku tak tahu ni, tu aku nak tanya ni. Ya, katanya. Aku nak tanya, mula-mula antara tak adalah tak yang belakang, kanan ke kiri. Jangan mau buat tidur, ya. Seekor lembu, dia boleh dikorbankan 7 bahagian. Betul? Ya. 3 bahagian dibuatkan akikah. 4 bahagian dibuatkan korban. Boleh tak? Jangan tengok aku tak puas hati, aku tanya ni. Ya. Yang obat tidur Haji. Sebab tu kita kena tahu. Sebab kita buat korban setiap hari, setiap hari raya Aidiladha kita buat korban. Ya, nanti orang yang hantar daging korban, orang yang dia berkorban dia tanya. Ya. Sebab tu kena ada ilmu, tambah pula AJK masjid, AJK surau kena ahli ilmu. Sebab tu AJK surau, AJK masjid, tak kira kau imam, kau Bilal, kau tak siap, kau siapa, bila majlis ilmu kau tak boleh balik. Kerana setengah tu dia balik. Ya, tengah tu dia balik. Bila dekat isyak dia datang. Busuk punya AJK, ya. Ya, cantik muka engkau AJK, engkau kena imarah ke masjid. Dah selesai engkau balik ah. Kalau tak boleh menjalankan amanah, kau jangan terima amanah. Tu faham. Sama kita, kalau kita tak boleh menjalankan amanah sebagai seorang ayah, kalau tak boleh jangan jadi ayah. Tapi anak kena terbiar. Ingat tu, walau berpisah dengan bini kamu sekalipun, anak kandung kamu tak boleh biar. Yang belum cukup umur tu kamu kena jaga tentang ilmunya, tentang nafkahnya, macam tu. Kalau dia biarkan anak dia ni, segala amalannya Allah tak terima. Dia sah tapi Allah tak terima. Haji ke, umrah ke, zakat ke, zakat KWSP ke, apa,
Wayanglah siang malam pun. Puasalah Isnin Khamis pun. Kalau anak kandungnya dibiarkan, yang belum cukup umur tu, dibiar tentang ilmu dia tak bagi, tak diuruskan tentang nafkah makan minum, ya, nenek dia yang jaga, bini bekas bini dia yang jaga, Allah tak terima amalan bapak ni. Itu pentingnya ilmu, ya. Kalau bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya dibenarkan. Ya. Senang, nanti tuan-tuan bolehlah buat, tak masalah. Bagi mazhab Imam Hanafi hukumnya tidak dibenarkan. Kalau ada ustaz beritahu, dia cerita ada yang tak boleh, ya. 4 bahagian anak korban, 3 bahagian anak akikah, dia kata tak boleh. Ni dia ambil pendapat Imam Hanafi. Kalau ustaz ni kata boleh, dia ambil pendapat pandangan Imam Asy-Syafi'i. Itu tuan-tuan dah dapat ilmu malam ni. Ya, kambing tak boleh dia kongsi 2 panggu, 3 panggu, tak boleh. Seekor kambing seorang aja. Dapatlah ilmu pada malam ni, tuan-tuan. Tu untungnya datang. Apa untung datang? Bila kita datang kita tahu. Ya, bila kita datang dapat ilmu. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, orang yang menuntut ilmu, ilmunya bertambah. Orang yang mengajar, ilmunya berkembang. Ya. Akhir zaman orang tak mau menuntut ilmu dengan tok guru. Dia belajar di TikTok, media sosial, di IG, ya. Alasannya apa? Anak sibuk ah. Anak sibuk, anak cari duit, anak sibuk, anak busy ya. Saya busy kamu kena ingat, satu hari nanti kamu perlukan ilmu. Saya busy kamu kena ingat, satu hari nanti kamu akan perlukan rumah Allah. Pada satu hari nanti kamu mati, orang akan bawa datang rumah Allah. Ingat tu. Ya. Sembahyang jenazah 4 takbir. Ya. Kamu busy kamu, sesibuk kamu tak ada masa nak jumpa orang soleh. Tak ada masa nak jumpa ulama, tak ada masa nak jumpa tok guru. Satu hari nanti kamu akan minta pertolongan dengan tok guru, dengan orang soleh, dengan ulama, dengan ustaz. Bila hal-hal kematian, keluarga kamu mati, bini kamu meninggal dunia, suami kamu meninggal dunia, urusan-urusan bab paraid, kamu pasti berurusan dengan ahli ilmu. Itu pentingnya ilmu. Ya. Itu bab paraid pun banyak orang tak mengaji bab paraid. Bapaknya meninggal, maknya meninggal, anak cakap, jam bapak ni aku punya. Tak boleh. Tuan-tuan, kadang cawan tu pun ambil, tak boleh. Tuan-tuan. Pinggan mak tu aku ambil ya. Mana boleh, tak boleh. Dia kena diparaid kan. Tuan-tuan, buat harta si mati. Tuan-tuan. Ya, kecuali atas persetujuan ahli keluarga. Itu kena faham. Ya. Malam ni kurang banyak pindah apa orang sini? Haji kata banyak meninggal dah. Ya. Ya. Dia meninggalkan rumah pergi berjalan. Ya. Bukan meninggal dunia. Tapi macam mana kita pasti meninggal dunia? Sebab kita bukan penduduk dunia. Tuan-tuan, kita ni penduduk akhirat. Kita ni penduduk akhirat. Kampung kita, negara kita sebenarnya adalah syurga Allah, bukan dunia. Tuan-tuan. Ya. Bukan dunia. Tuan-tuan. Ya. Kita ni tempat kita, asal kita dalam syurga. Dalam syurga tu kita nak balik. Allah letak kita dekat dunia, Allah nak uji kita. Engkau duduk dekat bumi aku letak engkau dekat bumi aku ni, kau boleh sabar tak? Aku nak uji engkau. Aku bagi engkau sakit, engkau sabar tak? Aku bagi engkau susah, engkau sabar tak? Sebab tu dalam syurga kita tak susah, dalam syurga kita tak sakit. Tuan-tuan. Dalam syurga kita bersuka dia. Tuan-tuan, ya. Tu dalam dekat dunia Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan keuangan, Allah uji dengan macam-macam. Itulah namanya dunia. Kalau tidak, kenapa dalam hadis sebut ad-dunya mataul ghurur? Dunia itu tipu daya. Satu lagi dalam hadis sebut ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ya. Itu kalau dia rasa dia memang penduduk syurga, dia sibuklah kumpul amal soleh, buat bekal-bekal sebab nak balik ke kampung dia. Dia bawa lah bekal-bekal dan dia bawa lah hadiah-hadiah sebab nak bertemu dengan tuan dia. Itu dalam kitab tasawuf tu apa?
Kekasih bertemu kekasih. Bila kekasih bertemu kekasih, dia bawa apa? Bawa barang-barang yang kekasih dia suka. Kita kalau sebab itu, kalau orang yang dia nampak akhirat, ya, dia tak fikir pasal dunia. Sebab dia tahu dunia ni akan musnah. Ya? Tuan tengoklah orang soleh, tok guru. Bapa aku sendiri pun, dia meninggal, dia wafat, dia meninggal dunia. Bapa aku, dia tak tinggalkan duit. Tak tinggalkan tanah. Dia tinggalkan apa? Tinggalkan madrasah. Dia tinggalkan tanah madrasah. Dia tinggalkan anak yatim, tinggalkan orang tak siuman yang dia jaga dulu, yang dia rawat, kami jaga balik. Ya, ditinggalkan anak luar nikah. Ya, ditinggalkan ibu tunggal. Ya. Ditinggalkan orang susah, kami jaga. Ya. Itu yang ditinggal amanah dia. Ya. Pada tiap-tiap siang dan malam, pahala 1000 syahid. Oh, nampak tu. Kalau dia khidmat dengan suaminya, taat dengan suaminya, dia dapat pahala siang 1000 orang mati syahid, malam 1000 orang mati syahid perang fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oi, anda. Itu isteri ni, apabila pun wanita itu apabila dia sudah bernikah, dia asal hukumnya dia harus bekerja, maksudnya nak bekerja kena minta dengan suaminya, sebab dia dijaga oleh lelaki yang bergelar suami. Kalau kita tak boleh, tak boleh. Dia kata boleh, boleh. Kalau dia buat benda haram, suami dia tanggung. Itu kaedah, kadang ada ulama beritahu, ustaz beritahu, ada setengah ustaz beritahu, takkanlah isteri buat benda haram suami masuk neraka. Takkanlah isteri tak semayang suami masuk neraka. Baca dalam kitab. Ni aku bagi, ya. Kitab ni aku bagi satu kitab, ya. Di sebenarnya ada banyak kitab, tuan, ya. Dalam kitab ni menyebutkan, menukilkan hadis ni daripada baginda yang dikatakan suami itu yang dicampak ke dalam jurang api neraka Allah. Buka dalam Al-Quran firman Allah, ya, yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kalau dalam hadis lagi ada macam-macam lagi, tuan-tuan, ya. Ar-rijal qawmu 'alan nisa. Dan bab tentang hukum pula, contoh suami isteri itu dia tak semayang, masuk waktu suami suruh dia semayang, dia tak semayang. Ya, bila dia tak semayang, itu dia tanggung sendiri. Suami lepas dah, sebab suami suruh dia semayang. Dia buka aurat, suami kata tutuplah aurat. Ya, janganlah buka aurat, nanti berdosa sehelai rambut kamu dicampak dalam api neraka Allah 70 tahun. Suami dia beritahu, dia buka aurat juga, dia tanggung sendiri. Kalau suami yang dikatakan suami yang tanggung dosa isteri ni, suami yang dayus, tak cium bau syurga Allah. Kalau tak cium, langsung tak masuk. Suami yang macam mana? Dia biarkan isterinya tak semayang, dia biar isterinya bertitok-titok di media sosial sambil menunjukkan tubuh badannya, aurat-auratnya. Dia biarkan isterinya tak puasa, dia tak larang. Dia biar isterinya buat benda-benda haram, mengumpat apa, dia biar. Dia tak berani nak tegur, dia tak berani nak nasihat. Ini suami yang dayus, ya. Tuan-tuan muhasabah. Tuan-tuan berani tak berani dengan bini tuan-tuan? Berani, ya? Kalau berani, alhamdulillah. Kalau tak berani, tak cium bau syurga Allah. Bukan aku cakap, Nabi yang cakap. Tuan-tuan, aku sampai aja, tuan-tuan, ya. Kita bukalah hadis pasal Nabi Isra' al-Mi'raj. Isra' al-Mi'raj. Perempuan yang dicangkuk buah dadanya, perempuan yang dicangkuk kepalanya, perempuan yang digantung rambut-rambut mereka. Semasa Nabi Isra' al-Mi'raj, Nabi dibenarkan masuk dalam api, dalam neraka Jahannam, dalam api neraka Allah. Nabi tidak merasa panasnya paha api neraka Allah. Itu yang Rasulullah bertanya malaikat Jibril, kenapa wanita itu digantung, kepalanya digantung sampai menggelegak otak-otaknya? Dia kata malaikat Jibril, itu di kalangan umat kau yang semasa hidup dekat dunia, dia membuka auratnya kepada lelaki yang haram ke atasnya. Dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah. Ya. Perempuan yang dicangkuk buah dada mereka dalam jurang api neraka Allah. Siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril kepada baginda, iaitu umat engkau semasa dekat dunia. Dia berpakaian tetapi dia telanjang sampai nampak bentuk tubuh buah dadanya.
Dan satu lagi pula kaedahnya, hukumnya, mereka memberi air susunya kepada anak orang lain tanpa izin daripada suaminya. Dah ya. Banyak benda ni berlaku tuan. Banyak benda ni berlaku. Kalau tidak, takkan ada dalam kitab. Dah ya. Dalam hadis sebut, yang pahala menuntut ilmu, duduk jauh pahala sebesar turun cicak. Duduk dekat pahala sebesar gunung Uhud. Benda ni berlaku lah. Kalau tak berlaku, takkan ada dalam hadis. Malam ni pun berlaku. Kan? Duduk jauh sebesar turun cicak. Kan? Kalau cakap jauhnya goblok, betul tak? Kalau tidak, kenapa dalam Al-Quran farji'na na'mal salihah inna muqinun. Itu yang bila mereka nak sakarat. Kita ni nanti semua sakarat. Itu dalam kitab bab jenazah menyebutkan, kata ulama, orang ni mati tengok keadaan mata dia. Kalau dia mati yang baik, mata dia nampak cantik. Kalau mati yang sangat mengerikan, mata dia sangat menakutkan. Ni sakarat. Dia bertarung nyawa, roh nak keluar. Dia panggil ruhul hayat. Tuan-tuan ya. Sebab kita semua mati. Semua mati. Pasti mati punya. Kau banyak duit, kau banyak follower, kau dukun dah engkau ustaz boleh ruqyah di TikTok ke, tak masalah. Tapi mati tetap mati. Tuan-tuan yang elak daripada kematian. Malaikat itu datang, tak kiralah kamu tinggal di negeri mana, di tempat mana, kamu menyorok dalam peti besi pun, sampai masa aku ambil nyawa engkau atas perintah Allah. Anak murid aku ramai mati dah. Nama macam kita ni, umur dah tua-tua, tuan-tuan. Kalau siapa umur 60, hati-hati lah. Kalau ikut umur Nabi 63 tahun, siapa umur 60 lagi hidup lagi 3 tahun. Dengar ni bro. Kalau aku lambat lagi. Kalau ikut umur lah, lambat lagi. Faham ya? Tu aku ada anak murid seorang Datuk Seri. Orang kaya. Tuan-tuan kereta semua kalih peluru. Pergi kedai orang tak nampak macam orang kaya, pakai baju pagoda. Tuan-tuan. Pakai telefon baling anjing mati tu. Padahal orang kaya. Kalau tolong urusan agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Ustaz, harta saya ni, saya mati besok, saya dah wasiatkan, saya nak salur pada sekolah-sekolah hafal Quran. Nampak tuan? Ini semua tinggal tak? Tinggal semua tinggal. Sebelum masa PKP ke sebelum PKP, dia kena tipu 1 point berapa juta. Dia kata apa? Tak apalah Ustaz, duit tu hilang. Allah nak kefarah ke atas saya ni. Dulu saya jahat. Allah nak ampun dosa saya. Nampak tak? Kita kalau duit hilang, gila lah. DKWSP tak keluar-keluar pun marah. Ni orang yang arif billah. Tuan-tuan ya. Mana dapat datuk punya ni, tuan-tuan, yang kuat agama. Anak semua hafal Quran. Tuan-tuan, anak semua hafal Quran. Aku ingat lagi, dia kata apa? Ustaz, saya ni dulu tak pakai serban. Saya pakai serban ni, saya ngaji dengan bapa ustaz. Saya ingat lagi masa tahun 80-an, saya mengaji dengan bapa ustaz, saya duduk kat depan. Bapa ustaz tunjuk macam ni. Hoi, kau tu dah tua, kenapa tak nak pakai serban lagi? Kau tak ingat mati ke? Sejak pada tu ustaz, saya berubah pakai serban ustaz. Tuan-tuan asbabnya tuan-tuan kau tengoklah, banyak ramai-ramai haji istiqomah pakai serban. Syekh, imam aku sebab tertinggal serban aku tuan. Cakap bini aku, mana serban abang ni? Minta maaf bang, ayang tertinggal, ayang minta maaf bang. Saya baik dengan nada manja-manja. Tu orang lelaki ni kalah manja-manja.
Tapi aku tak rugi juga walaupun tak ikat, aku dekat sini. Tuan ya. Dapat juga dia punya fadilat tuan ya. Sebab Nabi pakai serban 5. Ikat 1, taruh sini 2. Taruh sini 3, taruh atas bahu 4, diikat di perut 5. Sebab tu Nabi selalu menahan lapar. Dekat perut Nabi ada batu dia ikat tu, batu tu tuan-tuan ya. Padahal dia kekasih Allah tuan-tuan ya. Kekasih Allah, malam-malam menangis ya. Lepas tu kalau siapa jumpa Nabi tak boleh cerita ke orang. Bila cerita ke orang dia jadi fitnah. Bukan jumpa Nabi je. Tuan-tuan kalau sembahyang dalam gunung ke, tuan-tuan berzikir dah atas gunung, tak kira gunung mana, gunung Pokok Serai, gunung Kampung Pandan, tak kira gunung mana, gunung Kinabalu tadi pun tuan-tuan berzikir, tak payah di viral masuk di media sosial. Bila masuk jadi fitnah Masuk apa? Masuk apa? Apa tujuan masuk di media sosial? Ni akhir zaman, untuk akhir zaman. Berzikir, masuk media sosial, ya. Sembahyang malam, nak sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, masuk media sosial. Ada setengah-setengah ustaz pula, anak punya tauliah tak lama nak mati, masuk media sosial. Alah, apa barang ni tuan? Besok lama-lama berak pun masuk media sosial. Alhamdulillah anak ini berak 2 ketul. Ini akhir zaman, tuan-tuan, akhir zaman. Tuan-tuan kena syaitan ni jahat. Kalau dia tak jahat, kenapa dia tak akan dikena laknat? Iblis ni jahat, tuan-tuan. Iblis ni kepala dia, kuncunya syaitan, tuan-tuan. Lepas tu dia pekan, ada nama dia. Tempat aksiden, ada nama dia. Dia ada kepala-kepala dia, tuan-tuan. Dalam jamban ada kepala dia, tuan-tuan. Dia punya ketua lah, tuan-tuan. Ya, yang suka melaga-laga ke orang, namimah, ribah, ya, mengadu domba, mengumpat, ada dia punya ketua syaitan ni, tuan-tuan. Dia tak bagi kita buat baik, kerja dia suruh kita buat jahat je, tuan-tuan. Buat jahat. Ni kerja syaitan. Sampai dalam semayang pun dia datang, dia kacau, tuan-tuan, ya. Supaya kita semayang tak khusyuk, tuan-tuan. Jahatnya syaitan, tuan-tuan, ya. Fikir sampai nak mati pun datang. Hampir kita nak mati pun datang. Kita tengah sakarat tu, bertarung nyawa dia datang. Wahai AJK Masjid Surah Mutmainnah, kenal tak aku ni? Siapa engkau? Yang kenal ni orang yang tengah sakarat je. Orang yang tunggu orang tengah sakaratul maut, dia tak nampak syaitan ni. Yang nampak orang tengah sakaratul maut. Sebab orang tengah sakaratul maut ni Allah buka hijab dia. Siapa engkau? Aku ni sama-sama mengaji yang sana-sana dinding tu. Dia menyerupai kawan kita, tuan-tuan. Engkau akan haus. Engkau akan dahaga. Engkau nak air ke? Kalau engkau nak air, aku boleh bagi air, tapi dengan syarat kau keluar daripada Islam. Sebab orang nak mati ni dahaga. Orang nak mati ni dahaga. Sebab tu bila orang aksiden, dia minta air. Orang nak mati. Jadi kena selalu tunggu orang tengah sakaratul maut, tuan-tuan, ya. Pergi kubur kena selalu. Ziarah orang mati kena selalu. Ziarah orang sakit kena selalu. Tapi ziarah orang sakit jangan nakut-nakut ke orang sakit. Tu. Ya, pergi kubur, jangan buat benda-benda haram atas kubur. Itu lah, ya. Kalau Nabi tak suruh pergi kubur, kenapa dalam hadis sebut wazuru kubura tu? Ya, ziarahlah kamu ke kubur, ziarahlah kamu ke kubur, ya. Tu. Dah sejam belum kan? Belum, ya. Jangan tak puas hati dengan aku, tuan-tuan. Belum sejam ni sebab pembayaran sejam, ya. Kita ikut pada itulah, tuan-tuan, ya. Alah belum sejam dah batuk-batuk Tuan-tuan batuk bagus, dapat pahala. Ya. Sakit gigi dapat pahala. Ya, semua kita sakit semua Allah bagi pahala. Ini kelebihan umat baginda, tuan-tuan, ya. Itu yang Nabi Adam dia cemburu, bukan cemburu tu cemburu dengki, ya. Kalaulah boleh aku jadi umat Muhammad, aku pun nak jadi umat Muhammad. Umat Muhammad ni banyak kelebihan dia, ya. Banyak kelebihan, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak buat kitab, duduknya nyanda, maklumlah pegawai pencin kan. Bekas pegawai lah katakan. Lambat ustaz ni habis. Dia tak tahu aku ni bekas polis ni. Bekas pegawai immigration aku ni. Macam-macam masa ni. Aku ni bekas majlis ni.
Walaupun tuan-tuan menyandar-nyandar bekas pegawai, tak kira lah bekas pegawai askar ke, polis ke, custom ke, immigration ke, tak kira lah bekas pegawai apa pun, sebab dah pencen kan. Tuan-tuan duduk tak ada kitab, tuan-tuan dengar sambil sandar-sandar kaki pelunjuk, sambil korek hidung, ya. Allah lepaskan daripada api neraka Allah. Ni kelebihan orang menuntut ilmu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tersibuk macam mana, ada yang baca ilmu, tuan-tuan duduk lah. Ya, tuan-tuan duduk lah, tuan-tuan. Ya. Sebab betul orang dulu dia rebut-rebut baca ilmu, tuan-tuan, rebut-rebut. Kalau tidak, kenapa dalam hadis sebut? Siapa keluar daripada rumah, setiap satu langkah diampun satu dosa, diberi satu pahala. Setiap yang melekat-lekat di tubuhnya, benda-benda yang kotor tu, nanti di padang mahsyar dekat negeri akhirat, yaumal akhirah, bau kasuri semerbak kasuri syurga. Dah ya. Tuan tahu peluh ahli neraka ni busuk. Tak payah peluh neraka lah. Peluh ahli dunia pun busuk. Ya. Ketiak kita tu cuba bagi kucing cium, mati, tuan. Itu ketiak ahli dunia. Belum lagi ketiak ahli neraka, tuan. Ya, ketiak kita yang suka cium bini kita, tuan. Ya, tuan. Itu peluh ahli neraka ni busuk, tuan. Ya, itu yang Nabi tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Tu Nabi Adam turun daripada syurga, Nabi Adam menangis tu. Mula-mula sebab apa? Busuknya dunia. Busuknya dunia. Oh, dah ya. Dunia ni busuk, tuan-tuan. Ya, sebab tu mulut kita busuk, tuan-tuan. Ya. Itu sembahyang Nabi suruh bersugi agar kita punya mulut tu tidak bau busuk. Ya, nak baca kitab bersugi, mencerdikkan akal, memetahkan bercakap. Allah bagi ilmu faham. Tak ada, tak mau bersugi, ya. Degil. Nanti tuan-tuan, masa dalam kubur nanti, ya. Itu yang bila masuk jenazah dalam liang lahat, malaikat mula-mula tanya bab tentang tauhid. Ya. Ma kunta ta'bud? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Ya. Ada dalam kitab bab jenazah. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Itu yang mereka tak kenal Tuhan dia. Itu dia jawab dalam hadis sebut, dia sebut, la adri. La adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Siapa Nabi engkau? La adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Sebab itu atas kubur kita tengok, atas kubur batu nisan, atas kubur semua sepi sunyi, tapi dalamnya yang tahu siapa? Bagi si mati lah. Lepas tu kalau pergi kubur kena tahu pantang larang. Pergi kubur jangan pula cium-cium batu nisan, Nabi tak suruh. Masa bini kau hidup kau tak nak cium bini kau. Bini kau dah mati baru nak cium batu nisan. Masa suami kau hidup kau tak mau cium suami kau. Cium masa hari raya je. Masa dapat duit KWSP baru nak cium. Bila suami dah mati baru datang kat kubur cium batu nisan buat apa? Nabi tak suruh cium batu nisan, cium batu buat apa? Tuan-tuan, ni banyak salah orang buat ni. Tuan-tuan, Kena tahu mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. Kena tahulah, tuan-tuan. Lepas tu orang perempuan dia dilarang apabila dia talak mati tu, masih dia dalam edah tu, suami ini meninggal dunia tu, dia dilarang. Sebab apa? Sebab dia suaminya dalam keadaan tak ada. Bukan hukum yang pertama mengata dia dilarang pergi ke kubur, dilarang. Ya, hukum kedua, dia benar bila ada mahram dia, tapi kena tahu dia benar macam mana, kena tahu lah. Ya. Sekarang orang pergi kubur orang perempuan, lawa dengan ribbon hitamnya, dengan wangi-wanginya, ya, pakaian, kadang pakai jubah pula, kena tiup angin nampak bentuk punggung. Imam baca talqin lain jadi bacanya. Ya. Nak sebut pasal wahai isteri mati. Wow. Bila sebut wahai isteri mati, tengok orang perempuan duduk berdiri, kena tiup ada angin, dah lari tajuk dah, tuan-tuan, ya. Itu yang dilarang tu, tuan-tuan, ya. Orang sekarang ambil kubur, mana ada takut mati? Mana takut mati?
Tengok orang jual durian tepi kubur. Oh, dia selayang jual durian tepi kubur. Mari di 24, di 24. Orang kubur cakap, bangang penting kau ya. Kau jual durian dekat kubur ni selamba, kau tak tahu dalam ni kami kena azab. Tuan ya. Kadang pergi kubur pakai seluar pendek. Tuan ya. Ada orang main judi atas kubur ada tuan. Pasang lagu atas kubur ada. Aku tak payah sebut tempat dia tuan. Sebab aku musafir macam-macam tempat aku pergi tuan. Lepas tu kalau masjid, kubur dia di kawasan masjid, untung kubur. Setiap waktu dia dengar kalam-kalam Al-Quran tuan. Setiap waktu orang bagi salam kat dia. Setiap waktu orang doakan dia tuan ya. Untung. Sikit lagi tuan-tuan ya. Sabar. Tak tahu lagi besok boleh mengaji tak boleh mengaji. Saudara-saudara tidur-tidur malam ni, bangun-bangun gelap Yang api tak ada. Ayang tak payah elektrik ke kamu pun dah bagi duit kena beli SP ni. Malaikat macam cakap, "Hoi, bodoh kau Kau dalam kubur tau." Iya, aku dalam kubur. Gaba tanah. Gaba tanah. Dan ada orang mati tengah tidur. Ada AJK masjid, AJK surau. Malam ni aku ceramah, aku balik dia mati pun ada. Hati-hatilah AJK. Ni bukan cerita dongeng. Dah 2-3 tempat dah aku ceramah yang tu. Aku cakap, entah-entah malam ni ada yang mati. Jangan main-main dengan malaikat maut. Hati-hatilah orang yang nyanda-nyanda. Aku balik tak lama sejam. Pengurusi dia, Ustaz, seorang AJK kita tak ada dah yang minum dengan Ustaz tu. Oh iya ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sayang dia. Allah nak jumpa dia. Betul Ustaz, tapi seram. Apa nak diseram kan? Mati pasti mati. Sebab syarat nak masuk syurga kena mati. Itu syarat dia. Syarat yang pertama dia kena mati. Syarat yang kedua dia kena hisap, kena tanya. Syarat yang ketiga dia kena orang yang taat, orang yang baik. Oh, dia masuk syurga. Syarat yang keempat dah masuk syurga, Nabi Muhammad dah masuk. Ya. Umat dia dah masuk. Oh, dia masuk. Ni syarat keempat. Sebab yang mula-mula masuk syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang pertama masuk. Tapi satu pendapat mengatakan sebelum dia masuk, dia pegang bahu Saidina Abu Bakar, pegang bahu Saidina Omar, dia tengok depan syurga. Dia tengok umat dia. Ya. Rasulullah tak suruh masuk. Dia tengok dulu umat dia. Ya. Bubur lambuk dekat dunia ni tuan-tuan, bubur lambuk kampung baru tu kita makan punyalah sedap. Macam mana bubur lambuk dalam syurga? Kita fikir wanita dekat dunia ni kita tengok kadang sampai kita mimpi. Macam mana wanita syurga? Bidadari syurga lain, wanita syurga lain. Sebab itu wanita di dunia bila dia masuk dalam syurga, dia adalah wanita syurga. Bidadari syurga, dia bidadari syurga. Kita kena faham. Kata ulama dan ada dalam hadis, bidadari ni cantik dah. Cantik dah. Tuan-tuan. Cantik, tak ada cerita cantik dia. Tuan-tuan. Cakap dengan suami tunduk je. Cakap dengan tuan dia tunduk. Kan macam-macam perempuan dunia cakap mendengar. Bang, kenapa tak boleh tepak? Ayah nak main TikTok ni. Ni lemah ni. Penduduk syurga cakap Allah tunduk. Sekali cakap tasbih, subhanallah. Tuan baru balik, subhanallah. Tuan nak makan apa? Subhanallah. Ada bini kita kat bawah tu. Bang, nasi goreng dah beli belum? Udah. Alhamdulillah. Ada. Abang malam ni kau mana? Abang nak makan bakwan ke belum, bang? Udah. Alhamdulillah. Ada isi tu? Mana ada. Kadang suami ajak bersama, ajak berjimak pun tak nak. Ya. Yang abang nak malam ni. Abang baru balik musafir ni, balik konvoi motor ni. Tadi tengah-tengah jalan ada kawan jual ubat kuat ni. Tadi abang makan nampak luar biasa ni kan. Ya, malam ni kalau boleh nanti anak semua dah tidur, ya, yang standby lah. Dia boleh jawab pun. Yang penat lah.
Abang tahu benda itu, tak ada benda lain ke? Daripada muda sampai ketua, itu je yang tahu. Terkunta AJK masjid, tuan-tuan. Dia tak boleh bantah, tuan-tuan. Kalau tidak, kenapa dalam Al-Quran isteri itu ladang? Bila ladang, suami ni nak buat apa ikut suka dia lah. Dia nak cangkul, nak berdoza, ya, nak steamroll, suka dia lah. Tapi kena tahu lah, dua lubang yang diharamkan, iaitu pertama, lubang farash ada yang diharamkan bila isteri dalam haid. Kedua, lubang belakang diharamkan. Tetapi bila dia sihat, bila dia tidak dalam haid, maka suami nak menyangkul, nyangkul lah. Yang kau tak bagi apa pasal? Tuan-tuan. Orang lelaki bila cerita bab ni segar. Ladang kau Ustaz? Baru saya tahu. Tapi kena jaga ladang tu. Faham? Ya? Tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan. Ya? Di dalam perang fi sabilillah, hal keadaan mereka itu sabar lagi kerana Allah Ta'ala. Syaratnya sabar. Sama juga suami. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Suami yang sabar, syurga tempatnya. Suami yang sabar kerana isteri, syurga tempatnya. Tuan-tuan. Kan senang nak dapat suami yang sabar. Suami yang sabar ni hatinya ada Allah. Tuan-tuan. Hatinya ada Allah. Dia orang yang arif billah. Ya? Bini dia membebe, bini dia apa? Dia relax, dia cool. Ya. Bini dia bising, pun tak tahu. Ya, Alhamdulillah. Bang, bulan ni banyak bil api bang. Alhamdulillah. Dia steady. Bang, ni kan cuti sekolah ni jalan-jalan. Ada rumah ni buat apa? Masya Allah. Dapat suami macam ni, best kan? Dia suka berzikir. Orang ajak dia berjalan, jalan cuti-cuti ni, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia tension lah, tak boleh buat apa. Tuan-tuan banyak berzikir. Ya? Zikir ni memang luar biasa. Tuan-tuan, memang luar biasa. Ya? Siapa ahli zikir, betul nak sebelum nak masuk tarekat, dia kena selesai syariat. Tahu tarekat? Tarekat ni makna dia perjalanan. Ya? Nak masuk zikir, selesai syariat dulu. Ya? Nak berzikir, mana dibenarkan, mana tidak dibenarkan. Ya? Tak ada. Sebut Allah, 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 Allah. Dia pakai rantai ni. Pakai bengkel besar ni. Allah, 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 Allah. Rokok. Allah, 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 Allah. Ya? Kadang setengah orang takbir, Allahu Akbar. Sebut nama Allah tapi ni keluar asap. Nak takbir lah. Ya, masa takbir tu jangan sokok. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar bab korban, ni bukan hadis, ini hukum kalam ulama. Itu hukum fiqh ni dia banyak kaedah, banyak cabang. Orang ni mampu beli rokok satu hari berbelah-belah ringgit. Mampu beli vape, ubat vape. Ya, mampulah ustaz tentang isap rokok dia mampu. Asal hukum rokok dia makruh, dia bukan harus, dia makruh sebab dia berbau. Dia akan jatuh haram apabila dia mampu habis beribu ringgit, berbulan-bulan sampai bertahun dia mampu untuk diri dia, tapi dia tak mampu untuk berkorban untuk Allah walaupun satu panggu. Jatuh haram, berdosa. Tuan-tuan ingat. Ya, kadang-kadang dia sanggup korban di luar negara. Murah, korban luar negara murah, 400 lebih ya, 300 lebih ya. Sini mahal kambing 1,600. Tuan, mahal kambing tak? Tanpa aku kambing 1,600, 1,650 kambing untuk korban untuk akikah ekor. Tuan. Ya, tahu tak nama pun berkorban. Bila berkorban kita carilah yang terbaik, carilah yang mahal. Ni tak ada, kalau boleh nak cari yang murah, nak cari yang kurus. Nama pun berkorban, tuan-tuan. Berkorban untuk Allah, kena faham. Ya, kenapa berkorban untuk dunia kita boleh, berkorban untuk Allah tak boleh. Berkorban untuk asro, setiap bulan boleh bayar beratus-ratus, 170, 200 boleh bayar. Berkorban untuk dunia boleh bayar. Berkorban untuk Allah, kenapa tak boleh nak menyimpan sebulan 200, 3 bulan dah 600, tuan-tuan. Ya?
Dan tengok nanti masa raya korban, penuh surau ni. Penuh orang datang nak ambil daging korban. Kalau aku dah pengerusi nazir masjid ni, aku keluarkan 2 kad. 1 kad untuk orang boleh ambil daging korban yang datang sembahyang jemaah, yang datang untuk ilmu. 1 kad ni untuk orang yang tak pernah datang sembahyang jemaah, tak pernah datang majlis ilmu. Dia datang cuma nak ambil daging korbannya. Kalau yang tak mau mengaji, tak mau untuk ilmu, tak mau sembahyang jemaah, tak mau imarah kerana Allah, kau semata-mata nak ambil daging korban, ni kau khas ambil kad untuk ambil taik lembu ya. Ya. Dan belajar buat ilmu tasawuf, ya, memang hukum fiqahnya dia boleh terima, tapi buat ilmu tasawuf, lembu-lembu korban ni dia menangis, dia makan oleh ahli-ahli dosa. Dia menangis. Kenapa aku dimakan oleh orang yang tak semayang? Kenapa aku dimakan orang yang tak mahu imarah kepada Allah? Kenapa aku dimakan oleh orang yang melanggar hukum Allah? Dia menangis. Ya. Dia tasawuf lain, fiqah lain. Ya. Dia orang tasawuf dia tak cakap banyak. Dia macam tuan-tuan ni tasawuf semua ni. Dia tawaduk dia. Fiqah lain. Fiqah lain. Tapi orang tasawuf ni dia cakap tak banyak. Ya, dia suka solo orang tasawuf ni. Ya. Orang tanya satu-satu jawab. Haji ke mana? Masjid. Dah, itu ya, tuan-tuan. Buat apa? Masjid lah. Itu ya, tuan-tuan. Dah pergi masjid semayang lah, tuan-tuan. Ya. Sikit lagi tuan-tuan. Dah sejam lah. Dah sejam tuan-tuan. Nak sambung ke berhenti? Tanya ni, sambung berhenti? Sambung. Sini sambung. Sana tengok semua macam tu. Berhenti je. Ya. Sikit lagi tuan-tuan. Ya. Hal keadaan mereka itu sabar. Lagi kerana Allah Ta'ala sabar. Sebab itu kalau dalam rumah anak nakal, bapa, mak kena sabar. Ya, dan boleh pukul anak. Rotan dia besar ni. Kat mana nak pukul anak? Kalau anak nakal, dekat tapak kaki. Nak pukul dekat muka tak boleh. Nabi larang. Sebab itu hukum orang boxing, hukum orang main tinju, hukum orang main tomoy, dia lawan tumbuk-tumbuk muka tu, hukumnya haram sebab mencederakan muka. Wrestling tak apa. Wrestling mana dia cederakan muka? Tak ada. Dia tumbuk pun tipu. Dah ya. Dah. Aku dah cakap dengan tuan-tuan. Aku dah cerita dengan tuan-tuan bab tentang sejarahnya wrestling. Haji ni belajar paling depan. Dia pasti ingat. Kalau tak ingat petang tadi pasti tengok Puhamoy. Ya. Aku dah cerita dah. Wrestling pada zaman Nabi di Mekah, ahli wrestling yang terkuat di bumi Mekah, siapa nama dia? Aku dah cerita dulu. Aku dah cerita ni benda ni, tuan-tuan. Oi, mulalah tu seorang-seorang tunduk aja ke masjid. Ya. Rukana. Aku cerita dah tuan-tuan, nama dia Rukana. Lepas tu wrestling ni sejarahnya pada zaman Nabi lah yang berlaku, yang mula-mula wrestling ni pada zaman Nabi. Tapi dia orang dulu masa wrestling dia tak buka aurat. Tuan-tuan ya. Maka dipesong kat orang Yahudi, dia wrestling buka aurat pakai spendak. Terkeluar bulu akar. Ya, pakai coli. Kita tengok ya. Sekarang dah orang tak tengok wrestling dah. Sekarang dah moden. Dulu orang tengok dekat TV, dekat kedai mamak. Sekarang nak tengok dekat telefon je. Dia tengok lepas ceramah je AJK masjid, ramai kat kedai mamak, kata ayat putih. Dia tengok wrestling. Tengok orang perempuan wrestling pakai bra. Tuan-tuan ya. Main tuan-tuan ya. Sekali tengok harus, tak berdosa. 2 kali tengok haram. Kena tahu lah. Kita melihat perempuan buka aurat tak berdosa. Tak berdosa. Harus jatuh haram bila datang syahwat. Jatuh haram bila tengok lama-lama. Ya. Itu yang Nabi suruh kita nikah tu. Nikah. Ya. Dan sabda Nabi SAW, bermula perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada laki-laki yang soleh. Nampak?
Perempuan yang soleh terlebih baik daripada lelaki yang soleh. Memang wanita solehah ni susah nak jumpa. Susah. Wanita solehah ni tuan-tuan, kalau orang datang rumah dia, dia tak akan buka pintu tanpa izin suami. Dia tak akan buka pintunya. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, dia akan jawab, Waalaikumsalam. Dia tak akan buka pintu. Dia intai kat lubang. Ini wanita solehah. Ini wanita yang taat ke Allah, taat ke Rasul, taat ke suami. Ya. Dan dia tak menyusahkan suami, tak sakitkan hati suami. Dia tak akan makan selagi suami belum makan. Dia tak akan masuk bilik tidur. Maksudnya dia tak akan menyusahkan suami. Dia akan maksudnya apa suami suruh dia akan buat. Inilah tuan-tuan ya, isteri yang solehah. Sebab tu dia lebih baik daripada lelaki yang soleh. Dia kalau cakap, fikirlah cakap dengan suami tunduk. Isteri Nabi cakap dengan Nabi tunduk, tuan-tuan. Tunduk. Tu baginda ni, tuan-tuan, dia manusia yang luar biasa. Ya. Dia hebat. Ya. Tuan-tuan boleh tengok Habib-Habib di Yaman, di Tarim, ya. Di Sana'ah ke, ya. Di Hadramaut, Habib-Habib ni. Dia kalau ada anak murid perempuan cakap dengan dia, dia tak tengok, dia tengok tempat lain. Kita ini buat bini bagus ni. Ya. Dia tak tengok tuan. Dia tengok bawah atau tengok atas, ya. Dia takut, dia jaga tentang dalam kitab tasawuf dia panggil zina mata. Bila kita tengok benda-benda yang tak baik, salah satunya aurat wanita, dia panggil zina mata. Mata ni berpuncanya dosa daripada mata. Ya, daripada mata. Wallahu alam. Sampai sini ya. Sampai ya terlebih baik daripada lelaki yang soleh. Tuan-tuan, jadilah orang soleh ya. Lagi satu, perbanyaklah menyebut kalau Allah. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Kami sikit ya. Fazkuruni azkurkum. Siapa ingat aku, siapa panggil aku, siapa sebut aku, sebanyak mana dia sebut, sebanyak itu aku panggil dia. Kalau hari ni tuan-tuan sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tuan-tuan sebut 1000 kali, Allah sebut tuan-tuan 1000 kali. Tuan-tuan sebut kalau Allah hari ni 33 kali ya, Allah sebut tuan-tuan 33 kali ya. Seperti orang yang dekat dengan Allah, urusannya Allah mudahkan. Ya, apa tu, banyak sebut kalau Allah, banyak sebut kalau Allah, banyak sebut kalau Allah. Ya, perbanyak sebut tasbih, selawat, ya, tahmid, tuan-tuan, zikrullah, perbanyak sebut. Ya, bukan susah pun, sampai bawa kereta sebut subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya. Balik rumah isteri lawan, ya, balik rumah anak melawan, tukar istighfar, astaghfirullah li walakum, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dia. Ya. Wallahu alam. Jadi syukur sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, siapa nak kasur kijang ada dekat luar ya. Senang aja tuan-tuan nak cerdik, nak cerdik akal, nak mudah faham, nak dihindar daripada gangguan makhluk halus ya, nak membaikkan dalaman-dalaman, colek dah baca selawat, selalu hidup. Siapa ada resedung, tuan-tuan selalu hidup keluar resedung. Ini kelebihan kasur kijang. Kalau dah beli tu kena guna, jangan beli tak guna tuan-tuan ya. Jangan tak guna ni tuan-tuan. Sebab tu kami di sekolah, tuan-tuan tanyalah sekolah hafal Quran, dia tok guru ni anak murid dia memang dibekalkan kasur kijang, suruh hidup mencerdikkan akal. Sebab kalau dia lupa hafalan-hafalan dia datang balik. Ni kelebihan kasur kijang. Dah ya. Kasur kijang ni banyak kelebihan tuan-tuan ya. Ada seorang hamba Allah, dia kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena batu karang. Kata ustaz, saya cuba ikhtiar dengan kasur kijang. Dia masuk dalam air, satu titik dia minum. Tuan-tuan ya, dia masuk garam sikit ya. Dia baca selawat syifa, dia amalkan. Berak keluar batu karang. Ni kelebihan kasur kijang. Tuan-tuan, tu di antara minyak yang jin tak suka, kasur kijang. Ya. Tuan-tuan kena ada benda ni ya. Dan buat matur kahir Zamzam, kalau tuan-tuan dah habis, tuan-tuan titik kat mata ya. Titik kat mata ya, baca ayat, baca selawat je ya. Tuan-tuan tak susah pun. Tuan-tuan tak payah nak baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Kami dah baca 1000 kali dalam ni.
seminggu lebih kena baca. Dan ayat-ayat mata, ayat-ayat ruqyah alami. Ya, tuan-tuan boleh amal. Ya, mata cerah, ya, boleh baca Quran, tak payah pakai kecil mata, tuan-tuan ya. Ada madu lebah, ada habatus sauda, ada, tuan-tuan boleh membeli sambil menderma. Ada dekat luar sana. Tu ada tabung madrasah, tuan-tuan infaklah untuk madrasah kami, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan mengalir saham jariah. Ya, itu je yang saya rasa cukup sampai kat sini. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Dan seandainya hukum ada salah, ya, hadis ada silap, ya, tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Dan siapa ada kecil hati, tuan-tuan marah dengan aku minta maaf, ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.